tazkirah ataupun kuliah kita pada petang ini dengan kita sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mati silakan Fadil Tuan Imam, sebenarnya Tuan Bilal, kemudian datang kuasa Masjid Negeri, sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada tahun baru ni, tahun 2023. Ini untuk kuliah yang pertama lah untuk tahun ni. Dan kita masih lagi dalam perbincangan dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan pada kelakuan ataupun urusan orang mati dan juga urusan-urusan akhirat, yang dikarang oleh Imam Al-Qutubi rahimahullah ta'ala. Jadi petang ini kita lihat dalam ini tajuk di muka surat 74 Arba'ah wa Sab'un, bab ma ja'a anna kullu 'abdin yazuru alaihi min turab hafratihi wa fi rizki wa ajalihi. Pada bab pada menyatakan barang yang datang sesungguhnya pada setiap hamba itu akan ditaburkan atasnya daripada tanah kuburnya dan pada rezekinya dan juga ajalnya. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin, surah Al-Hajj ayat 5. Muhallaqatin wa ghairu muhallaqatin, disempurnakan akan ciptaannya dan ada yang tidak disempurnakan ciptaannya. Surah Al-Hajj ayat 5. Ditimbangkan daripada Abu Naim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ma min mauludin illa wa qad zara alaihi min turabin hafratihi. Yang bermaksud tiada daripada anak, maulud ni anak yang diperanakkan, kecuali sungguhnya ia akan ditaburi atasnya min turab, daripada tanah, hufratihi, tanah kubur dia, tanah kuburnya. Mana setiap anak Adam itu yang dilahirkan tu dia memang dah siap ditaburkan atasnya tanah kubur di mana dia akan diwafatkan ataupun di mana dia akan ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Cuma kita tak tahulah kita daripada tanah kubur mana. Jadi bab ini adalah sambungan daripada bab yang belakang. Bab belakang, di mana dalam bab belakang dalam satu hadis sebutkan bahawa iza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan aw qala biha hajat. Apabila Allah Ta'ala telah menetapkan bagi seorang hamba bahawa ia mati di satu bumi, satu tempat, Allah Ta'ala menjadikan baginya satu hajat. Allah Ta'ala menjadikan dia satu hajat untuk dia pergi ke sana. Mana ada saja sesuatu keperluan ataupun hajat yang akan membawa dia ke tempat di mana asalnya tanah ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadis ni merupakan hadis gharib. Kebiasaan hadis-hadis begini ialah satu hadis gharib. Hadis gharib ni lah hadis yang tidak ramai yang merawikan hadis ni, tidak banyak. Maknanya pada setiap tabakat hadis ni kebiasaannya hanya seorang saja. Kalau daripada sahabat tu seorang saja yang merawikan hadis. Kemudian pada tabi'in pun begitu juga. Tabi'in juga seorang saja yang merawikan hadis tersebut. Tak ramai. Tapi hadis ini dia boleh jadi kuat. Walaupun hadis ni hadis gharib, hadis yang jarang kita jumpa, sama macam tadi juga hadis jarang jumpa, tapi dia boleh menjadi satu hadis yang kuat apabila perawinya seorang yang siqah. Walaupun dia seorang saja yang merawikan hadis tadi, dia boleh jadi kuat. Tapi kalau seandainya perawinya tidak kuat, banyak cacat cela dan sebagainya, maka hadis itu dia boleh menjadi hadis yang lemah, tak kuatlah. Baik, kita sambung pada bab tadi di mana Rasulullah sebut, dia kata ma min mauludin illa wa qazzara alaihi min turabil hafratihi. Tiada daripada seorang anak tadi kecuali dia akan ditaburi atasnya daripada tanah kubur dia. Tanah kuburnya, daripada mana tanah kubur kita itu ditabur, kita tak tahulah. Terserahkan semua itu kepada Allah Ta'ala lah. Cuma apa pada yang penting pada kita, apakah persiapan kita? Yang penting persiapan. Mati itu memang pasti akan datang, pasti, cuma tak tahu bila lah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tak tahu bila. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Asim, qala Abu Asim An-Nabil, ma najidu bi Abi Bakrin wa Umar fadilah mislu hazihi li'anna tina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu min babi Ibn Sirin. Disebutkan daripada Abu Asim An-Nabil, dia kata ma najidu, tiada kami dapati bagi Abu Bakar dan Umar akan satu fadilat, al-fadilah mislu hazi, seumpama dengan ini, li'anna tina tuhuma, kerana sesungguhnya tanah keduanya, tanah Abu Bakar dan Umar itu adalah sama juga tina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kejadiannya dicipta daripada tanah perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaknanya Abu Bakar, kalau kita tahu kan, dia dikuburkan di samping Rasulullah SAW, juga dengan Sayyidina Umar dikuburkan di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkata Abu Asim An-Nabi, dia kata jadi maknanya Abu Bakar Umar juga diambil daripada tanah perkuburan Rasulullah SAW tadi. Itu sebabnya dikuburkan di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini dikeluarkan daripada dalam satu bab daripada Ibn Sirin. Wa an Abi Hurairah, dan daripada Abu Hurairah qala haza hadisul gharib min hadisin aun la naktubhu illa min hadisi Abu Asim An-Nabil ahadu as-siqati a'lam min ahli Basrah. Telah berkata Abu Hurairah, dia kata hazal hadis gharib, hadis ni merupakan hadis gharib. Macam saya cakap tadi lah, sama seperti tajuk sebelum ni pun banyak ada yang gharib, mana hadis yang tidak ramai yang merawikan hadis, dan jarang kita dengar dan jarang kita jumpa. Kalau dalam bab kitab fiqh pun memang tak jumpa lah. Kitab-kitab seperti peringatan tazkirah inilah biasa kita jumpa. Dia kata hadis ni merupakan hadis gharib yang terima daripada hadis Aunin. Lam naktubhu, tiada kami tulis akannya kecuali min hadisi Abi Asim An-Nabil. Tiada kami catat ataupun kami tulis akan ini kecuali daripada hadis daripada Abu Asim An-Nabil tadi. Dan Abu Asim An-Nabil ini dia kata ahadus siqah, salah seorang daripada orang yang siqah, orang yang alim, daripada ulama Basrah, kata Imam Qurtubi. So makna tak perlulah kita nak ragukan, kerana dia seorang yang siqah, walaupun dia ada satu tabakat saja, seorang saja merawikan hadis ini. Baik, kemudian diriwayatkan daripada Murrah, ruwiya Murrah an Abi Mas'ud
anna al-malak al-muwakkil birrahmi ya'khudhu nutfah min rahmi fayadha'uha ala kaffaihi summa yaqul ya rab mukhallaqatun aw ghairu mukhallaqatin fa in qala mukhallaqatun qala ya rabbi ma arzku ma asar ma ajal fa yaqulu unzur ila umil kitab fayanzuru fi lahil mahfiz fayajidu fihi rizqihi wa asrihi wa ajlihi wa amalihi wa ya'khudhu turab alladhi yudfinu fi baq'atihi wa yu'ajjinu bihi nutfatihi Dirimakan daripada Murrah, yang terima daripada Abi Mas'ud. Dia kata apa? Sesungguhnya malaikat maut, malaikat yang mewakilkan, malakul muwakkil, dia kata malaikat yang diwakilkan di dalam rahim, di mana ya'khudhu nutfah, maka malaikat tadi akan mengambil nutfah, mana air mani yang bercampur yang terdapat dalam rahim, fayadha'uha ala kaffaihi, lalu diletakkan di atas tapak tangannya, letak atas tapak malaikat lah kan. Jadi nutfah ataupun air mani yang bercampur, mani lelaki dan perempuan, selepas daripada berlaku persubuhan tadi, maka air mani itu akan masuk ke dalam rahim perempuan. Lalu malaikat ditugaskan tadi, al-malikul al-muwakkil, maka diletakkan di atas tapak tangan dia. Summa yaqul, kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, mukhallaqatun aw ghairu mukhallaqatin, adakah nak kita sempurnakan ciptaan dia ataupun kita tak sempurnakan ciptaan dia, nak teruskan ke tidak? Gitu. Fa'in qala, maka jikalau Allah Ta'ala berkata mukhallaqah, teruskan penciptaan dengan penciptaan yang sempurna, qala, maka malaikat pun berkata ya Rabb ma arizku, bagaimana rezeki dia, ma asar, kemudian bagaimana asal dia. Asal dia tu, asal dia apa benda? Asal dia bukan yang kata sesuatu yang diriwayatkan daripada sahabat. Asal ini dia kata at-turab allazi ya'khuzu, mana tanah yang dia diambil, wa yu'ajjanu bihi ma'ahu, kemudian diadunkan dengan air, diadun atau dicampurkan, diuli-uli dengan air dan sebagainya. Itulah tanah tu, dia kata asar, ma asar, ma ajal, kemudian ke apa ke ajal dia. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berfirman, unzur fi umul kitab, lihatlah ataupun perhatikanlah dalam umul kitab. Fayanzuru fi luhul mahfuz, maka lalu malaikat melilik memandang kepada luh mahfuz. Fayajidu fihi rizqahu, maka malaikat pun dapati akan rezeki dia, banyak mana rezeki dia, sama ada dia ni hidupnya kaya atau susah, sederhana. Kemudian wa asrihi, dan juga asar dia, asar mana tanah tadilah, wa ajli, dan ajal dia, wa amalihi, dan amalan dia, wa ya'khudhu turab, kemudian diambilkan tanah yang ianya dikapankan, ditanamkan, yudfanu, daripada tanah kubur dia, wa yu'ajjanu bihi nutfah, kemudian diadun-adunkan, diadun-adunkan tanah tadi, maka diciptalah akan hamba tadilah. Semana asal kejadian kita ni memang asalnya daripada tanah, dan Tok Adam kita dan Tok Adam kita pun daripada tanah, cuma setiap awal dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Kemudian kita pula pertemuan air mani antara lelaki dengan perempuan, mak ayah kita dan mak ayah kita. Kemudian selepas itu disebut, maka kita diambil daripada tanah, diambil daripada tanah yang kita ingat akan ditanamkan nanti daripada kuburan kita, dan diadunkan. Baik, seterusnya wazalika qaluhu ta'ala, maka kerana demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, setengah daripadanya kami jadikan akan kamu, kami ciptakan kamu, dan padanya juga kami akan kembalikan kamu, mana kepada kami juga kamu semua akan dikembalikan. Tidak ada tempat kembali selainnya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulah, janganlah kita ego, sombong, tinggi diri dalam dunia ni. Sebab apa? Kita semua akan kembali juga kepada Allah Taala. Baik, kemudian wazukina an aklamah, dan disebutkan yang terima daripada aklamah.
An Abdullah, daripada Abdullah, qala, berkata ia, inna nutfah iza istaqarrat fil rahmi akhadha al-milku bikafi. Sebabkan bahawa sesungguhnya nutfah, air mani itu apabila dia tetap dalam rahim, iza istaqarra fil rahmi, apabila dia tetap duduk dalam rahim, akhazaha, lalu diambil akan dia oleh malaikat bikafi, dengan tangannya, dengan tapak tangannya. Qala, maka berkata ya ay Rabb, wahai Tuhan, a muhallaqatun aw ghairu muhallaqatin, adakah kita nak sempurnakan ciptaannya ataupun tidak sempurnakan? Fa in qala, maka jika Allah Taala berkata ghairu muhallaqatin, aku tidak nak sempurnakan ciptaan. Tadi disempurnakan ciptaan, sekarang ni tak disempurnakan ciptaan, macam mana? Aja tu. Ghairu muhallaqatin lam takun nismatun wa qazafahatha arhamud dam, maka tidak disempurnakan akan kejadiannya bagi manusia, lalu dicampakkan akan dia dalam rahim, maka jadilah dia darah. Jadi darahlah mana kejadian tadi. Itu yang terjadinya keguguran kepada ibu seorang perempuan apabila anak tadi tak jadilah, tak diteruskan penciptaan Allah Taala. Wa in qala muhallaqah, maka jikalau dia berkata, Allah Taala kata muhallaqah, disempurnakan ciptaan, lalu malaikat pun berkata ay Rabb, azakarun au unsa, adakah lelaki ke perempuan? Kita nak cipta hamba ni, ya Allah, kita nak tentukan lelaki ke perempuan? Am asakiyun au sa'id, adakah kita nak tentukan dia ni orang celaka ataupun orang bahagia? Ma ajal, apakah ajal dia? Ma asar, apakah asar dia tadi? Tanah tadi kan, ma rizku, apakah rezeki dia? Wa bi ayyi abdin tamun, dan di bumi mana dia akan diwafatkan, di bumi mana dia akan ditarik nyawa dia mati. Fayaqulu, maka Allah Taala pun firman, izhab ila umil kitab, naklah kamu tilik, pergilah ke umul kitab. Fa innaka satajidu hadhihi nutfah fiha, maka sesungguhnya engkau akan dapati air mani ini fiha, padanya. Fa innaka satajidu hadhihi nutfah fiha, maka sungguhnya engkau dapati akan air mani terdapat di dalamnya, dalam umul kitab tadi. Fa yuqalu linutfah man rabbuka, lalu malaikat pun berkatalah kepada nutfah tadi, man rabbuka, siapakah Tuhan engkau? Lalu nutfah tadi berkata Allah, kan? Dia jawab Allah Taala. Fa yuqalu, maka dikatakan lagi, ma razikuka, ma razikuka, siapakah akan memberi rezeki kepada engkau? Siapa akan menguruskan rezeki engkau? Fadakulu, laku nutfah tadi berkata Allah Taala. Allah Taala juga. Fatakhliqu, maka lalu dijadikan dia. Fata'ishu min ajri, maka dia akan hidup sehingga sampai tempoh ajal dia. Watakulu rizquha, dan dia bagi rezeki akan makanan rezeki dia adalah semua adalah, kan? Kemudian watata'u asriha, kemudian dia akan menginjak melalui akan tempat perkuburan dia. Dia akan lalu ke tempat perkuburan dia. Dia akan menginjak tanah bawah tu kubur dia, dia lalu ke atas, dia tak perasan bawah tu kubur dia. Okey. Fa iza jaa ajaluha matat, apabila sampai ajal dia, kan, maka matilah dia. Fa iza jaa ajaluha, apabila telah datanglah ajalnya, lalu dia pun wafat, dimatikan Allah Taala. Fa dufinat fi zalikal makan, lalu dia ditanamkan pada tempat itu. Ditanamkan pada tempat itu. Fa dufinat fi hadzal makan. Fal asar, maka bermula dengan kata-kata asal tadi, huwa at-turab allazi ya'khudhu wa yu'ajjinu bihi ma'ahu, makna tanah yang mana ianya diambil dan diadunkan dia dengan air, dia uli, dia adun daripada air, kan? Macam tu. Jadi maknanya kat situ, kan, kita nampaklah, kan, kadang-kadang kita terperasan, kita berlari atas kubur kita sendiri. Kita berlari atau kita bersukaria, kita sonok-sonok atas kubur kita sendiri. Tapi sebenarnya itulah kubur kita, tuan. Maknanya kalau di hadis sebelum ni, maknanya akan ada sesuatu benda yang akan menguruskan kita, menggerakkan kita sampai pada tempat itu. Akan ada sesuatu perkara ataupun hajat
akan membawa kita ke sana, tuan-tuan. Masya-Allah. Baik. Wa qala Muhammad ibn Sirin, dan telah berkatalah oleh Muhammad bin Sirin, "Lau halaftu sadikan barran." Jikalau aku bersumpah akan sebagai sumpah yang benar dan sumpah yang ghairu syak, tanpa ada keraguan, kemudian dan tidak ada berbalik arah, anna Allah Ta'ala ma khalaqa nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wala Umar illa min tinah wahidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tiada menjadikan akan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiada Allah Ta'ala itu menjadikan Abu Bakar, menciptakan Abu Bakar wala Umar, dan juga Umar, illa min tinah wahidah, kecuali daripada tanah yang satu. Summa radduhum ila tilkal tinah, kemudian dikembalikan mereka itu kepada demikian tanah. Jadi makna kata-kata ini, makna dia sambungan daripada atas tadi lah. Yang ke atas tadi kita ada sentuh berkenaan dengan tanah kan. Tanah Abu Bakar dan juga Umar adalah sama dengan tanah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Macam tu. Boleh tuan? Boleh? Sikit lagi. Boleh. Qultu wa mimma khalaqa min tilka turbati, dan setengah daripada dijadikan daripada demikian tanah itu ialah Isa ibni Maryam. Isa ibni Maryam ala ma yati bayanuhu akhir kitab, di atas apa yang akan diterangkan keterangannya pada akhir kitab ini, insya-Allah subhanahu wa taala. Kata pengarang, kutu mana, kalau sini sebut kutu, mana Imam Qutubi sebutlah mana Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dia kata dicipta daripada tanah yang sama dengan tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dicipta. Dia kata Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam ala ma yati bayanuhu akhirul kitab, insyaallah subhanahu wa taala, wa mimma khalaqa min tilka turbati. Maknanya Nabi Isa pun dicipta daripada tanah yang sama, dan akan diterangkan kemudian penerangan ialah pada akhir kitab ini. Wa hadza bab yubayyinu laka makna qauluhu ta'ala, dan daripada bab ini dinyatakan bagi kau akan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala, jikalau kamu ragu-ragu tentang hari ba'si, hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka semuanya kami ciptakan kamu daripada tanah. Surah Al-Hajj. Dan Allah Ta'ala juga sebut huwallazi khalaqakum min tin. Surah Al-An'am, dialah Allah Ta'ala menciptakan kamu daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan akan keturunan kamu daripada saripati tanah yang hina, ma'il mahilah, daripada tanah campuran air mani yang hina, tuan-tuan. Surah Sajadah. Saya rasa itulah, tuan-tuan, perbincangan yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perbincangan pada petang ini, mudah-mudahan kita dapat kebanyakan penambahan ilmu, kemantapan akidah dan kekuatan iman, insya-Allah. Dan sama-samalah kita mengamalkan mana-mana yang perlu diamalkan, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.